sallallahu alaihi wasallam. Wa an bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Muhammad bin Sirin radhiyallahu ta'ala an قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ ويتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي فيجيء الجائب فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. Daripada Sayyidina Muhammad bin Sirin radhiyallahu taala anhu anil jami', beliau berkata, suatu ketika kami bersama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau memakai dua helai pakaian daripada katan. Katan itu jenis jenis kain lah. Yang dicelup dengan tanah berwarna merah. Kemudian beliau membuang hingus pada salah satunya. Lalu berkata, wah. Sayyidina Abu Hurairah membuang hingus pada katan, pada kain itu. Ketika itu aku tersungkur ke tanah antara mimbar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilik Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan pingsan. Maka datang satu orang dia meletakkan kakinya di atas tengkukku, dia menyangka aku gila dan aku tidak gila, cuma lapar saja. Hadis ini dibawa oleh Sayyidil Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala an. Padahal hadis ini bukannya bercerita tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi bercerita tentang Sayyidina Abu Hurairah. Yang mana kehidupan Sayyidina Abu Hurairah ini radhiyallahu taala an adalah mencontohi kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan daripada Sayyidil Imam At-Tirmizi membawa hadis ini seolah-olah beliau mengatakan bahwa gambaran kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, sederhana dan juga senantiasa dalam keadaan lapar. Sebab itulah ada di antara para ulama yang mentakrifkan tasawuf itu dengan ju'. Ya, mereka mengatakan hakikat tasawuf itu adalah lapar. Sebab seseorang tidak akan mungkin merasai hakikat tasawuf itu kecuali melalui lapar. Sebab ketika kita laparlah nafsu kita akan lemah. Ketika mana kita dalam keadaan laparlah hati kita akan lembut. Ketika mana kita dalam keadaan laparlah salat kita khusyuk. Dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kehidupan para sahabat. Bukan bermakna dia orang tak boleh bersenang-senang di dunia ini, boleh. Tetapi para sahabat ini lebih memilih cara hidup yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dimaksud dengan lapar ikhtiari. Lapar yang memang disengaja dengan tujuan untuk menyakiti hawa nafsu. Seperti mana bila mana seseorang menyakiti hati manusia adalah dosa, tetapi menyakiti nafsu itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang senantiasa bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mencari keredaan dan cinta kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka mesti kami akan tunjukkan kepada mereka, kepadanya, jalan-jalan kebaikan menuju kepada kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai, senantiasa mencintai, senantiasa meridai orang-orang yang muhsinin,
orang-orang yang menempuh perjalanan kerohanian, yaitu nak sampai kepada maqamul ihsan. Jadi kata muhsinin dalam ayat ini bukan setakat ihsan bermakna secara lugawi yang maknanya orang yang melakukan kebaikan, ya bukan. Tetapi orang yang setengah menempuh perjalanan maqamul ihsan untuk sampai kepada kesempurnaan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu ini adalah musuh yang paling berat dan paling jahat bagi manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, a'da'ik nafsuka allati baina jambaik. Seburuk-buruk dan sejahat-jahat musuhmu adalah nafsu yang ada pada dirimu sendiri. Nafsu ini luar biasa. Kalau kita nak kalahkan syaitan mudah aja. Baca auzubillah, membaca Al-Quran, berzikir, syaitan lari dah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tipu daya syaitan ini sangat lemah. Lemah sangat. Kita berniat baik, kita membaca Al-Quran, syaitan dah lari. Tapi nafsu ini, tengok kita beribadah itu, dia dah sediakan perangkap untuk menghancurkan kita melalui ibadah. Nampak kita lalai, dia akan memerangkap kita dengan kelalaian. Jadi syaitan sangat mudah kita kalahkan, manakala nafsu sangat sukar untuk kita mengalahkannya. Kecuali dengan melaparkannya. Disebutkan dalam beberapa asar, ketika mana Allah Subhanahu wa taala mencipta nafsu, maka nafsu itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana. Kata Allah, nafsu mai sini. Saya siapa? Kata nafsu, anta wa ana. Engkau, saya. Dia masih nampak kewujudan diri dia itu. Sifat bongkak itu kan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk membakarnya. Beberapa lama ya, masanya, lalu kemudian dipanggil balik. Nafsu, mai sini. Saya siapa? Anta wa ana. Tetap sama aja. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk melapakannya, tak bagi makan. Lalu kemudian bila mana dipanggil, ya, kali ketiga barulah dia mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nafsu. Nafsu ini luar biasa. Cukup licik. Dia tak reda, tak suka bila mana kita melakukan dosa yang kecil-kecil. Kalau syaitan janji dosa, itu syaitan. Nafsu tak. Nah, dia nampak kita lalai, malas beribadah. Dia tengok, malas beribadah, dosa dia banyak juga. Tapi ada lagi peluang nak bawa dia kepada dosa yang lebih besar. Dan dia akan tertipu dengan dirinya sendiri. Dia ajak kita untuk beribadah. Bangun, salat, baca Quran. Jangan menjadi hamba pemalas nak masuk surga kan. Banyak-banyak ibadahlah. Dia yang menyuruh kita untuk beribadah itu. Dia yang mengingatkan kita tentang dalil-dalil motivasi. Lalu kemudian pahala-pahala tentang ibadah. Tahu kan? Ya, berderma itu pahala dia banyak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bangunlah, berderma. Ya, salat tahajud juga, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semua amalan yang ya, kita tak buat itu dia ingatkan kita tentang keutamaan, fadilah dia, pahala dia, ganjaran dia, sehingga kita bangkit untuk beribadah. Tapi bila mana nafsu itu tidak ditarbiyah, maka ibadah ya, yang dia ajak kita untuk melakukannya itu adalah satu di antara perangkap untuk menghancurkan kita dengan dosa yang lebih besar dibandingkan tidak beramal langsung. Tidak beramal dosa kan? Tapi beramal ya, dengan tujuan ria, sum'ah, bangga juga dosa. Malah dosa dia lagi besar.
Bila mana kita dah beramal dah cantik-cantik, ya, kita berdoa siap penutupan ibadah kita dengan doa dan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu datanglah nafsu itu untuk memerangkap kita atas nama ibadah. Macam itulah baru hamba Allah yang hebat. Rasa-rasanya awak aja yang paling hebat kat kampung ni. Tengok jiran tu masih ngorok lagi. Anda dah bangun dah pukul 3 tengah malam, solat tahajud, menangis-nangis di hadapan Allah. Coba tengok, ambil cermin sikit, tengok mata itu nampak macam ngantuk sangat, dah bercahaya dah. Datang rasa bangga, megah dah. Itulah kehancuran yang dia nak. Itulah tipu daya daripada nafsu. Selagi mana kita rasa seronok dengan ibadah, megah dengan apa yang kita lakukan, apatah lagi dah pergi kepada membanding-bandingkan antara diri kita dengan orang yang tidak beramal ibadah, maka itulah kehancuran yang hakiki. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu jangan pernah tertipu oleh nafsu. Nak mengalahkan hawa nafsu bukan setakat dengan ibadah aja. Nak mengalahkan hawa nafsu itu dengan mengamalkan 4 perkara. Yang pertama adalah biqillatit ta'am, kurangkan makan. Ini berat nih. Kak bawa kedai, wah sedap-sedap kak bawa tuh. Ya. Sebelum kita naik ke maktabah ini, nafsu cakap, hai, tengok dululah kanan kiri tuh. Ya kan? Kedai masih buka lagi tuh. Jangan lupa tuh, lepas pengajian nanti singgahlah. Ya, kalau tak nak beli, cobalah tengok-tengok, mana tahu ya tertarik ke apa kan. Nafsu macam itu. Kurangkan makan. Jangan makan kecuali dalam keadaan lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kita pula berhenti bila mana termuntah. Ya. Yang kedua adalah qillatil kalam, kurangkan cakap. Banyak-banyak bertafakkur. Banyak-banyak bermuhasabah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah qillatil manam, kurangkan tidur. Jangan banyak sangat tidur. Tidur itu akhul maut, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Tidur itu adalah ya, saudara kepada kematian. Tidur tak boleh lebih daripada 6 jam. 6 jam itu udah banyak dah tuh. Ya kan? Kalau umur kita 60 tahun, tolak masa tidur kita tiap hari 6 jam, dah berapa dah? Apatah lagi sampai 8 jam. Sepertiga daripada hidup kita habis untuk tidur je. Tolak pula sembang-sembang, makan, tandas, basuh baju, habis untuk beribadah berapa peratus daripada masa kita kan. Nah, jangan tertipu dengan nafsu. Seterusnya adalah ya, qillatil anam, kurangkan kawan. Kurangkan kawan kecuali kawan-kawan yang boleh mengajak dan memotivasi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersahabatlah dengan orang-orang yang benar. Yang dimaksud dengan shadiqin di sini adalah orang-orang soleh, para aulia, para ulama. Al-mar'u ala dini khalilih, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu mengikut agama kawan rapat dia, mengikut akhlak dan perangai kawan rapat dia. Fal yanzur ahadukum may yukhalil, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kamu memilih-milih siapa yang kamu nak jadikan sebagai kawan rapat. Kurangkan kawan, kecuali kawan yang boleh semakin menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu macam tu. Dan nafsu ini adalah makhluk yang sangat licik. Dia menyembunyikan sifat-sifat jahat dan buruk kita di sebalik topeng kebaikan. Bila kebusukan dan sifat-sifat jahat itu boleh naik ke permukaan zahir,
dan boleh kita bersihkan setakat dengan zikir sahaja. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa satu di antara tujuan berzikir itu pada mulanya adalah li'izharil uyub, untuk menzahirkan seluruh keaiban dan kekurangan sifat-sifat jahat kita yang berselindung di sebalik topeng kebaikan yang kita lakukan. Ya kan? Nafsu yang menyembunyikannya itu. Yang dibagi nampak oleh nafsu untuk diri kita adalah kebaikan itu. Kebaikan yang tak seberapa, tetapi kebusukan dan sampah-sampah penyakit hati itu dia letak kat bawah. Dia tipu kita. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihatkan kita agar kita tidak tertipu dengan amalan kita. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jangan kita menyangka yang kita ini telah melakukan kebaikan, walaupun kita dah buat kebaikan. Jadi bila mana kita berzikir, maka mula-mula yang dizahirkan oleh zikir itu adalah sifat-sifat asli kita, sifat-sifat sebenar kita daripada bawah yang disembunyikan oleh hawa nafsu. Dengan topeng kebaikan, nampaklah. Sebab itulah orang yang mula-mula melalui perjalanan kerohanian di bawah bimbingan seorang guru mursyid, bila mana dia berzikir nih, semakin banyak zikir dia, semakin nampak yang perangai dia itu buruk. Iya kan? Nampak tuh. Semakin cepat marah. Nampak rasa, kenapa berat sangat saya bersedekah? Sebelum saya berzikir nih, ringan je tangan saya nak bersedekah. Kenapa pula selepas saya berzikir, jumpa dengan guru mursyid, kenapa berat sangat saya nak bersedekah? Berat sangat. Oh, itu tanda, itulah sifat asal kita. Yang kita bersedekah hari itu tipuan nafsu agar sifat asas kita, sifat sebenar kita tak nampak. Jadi itu tipuan nafsu. Ya kan? Lalu kemudian datanglah nafsu menggoda kita. Itulah saya cakap, tak payah berzikir. Zikir itu akan membuat kamu semakin rosak. Coba tengok. Ya, semakin terukkan sifat-sifat kamu. Padahal itu sifat kita, sifat asal kita, sifat kita yang sebenar, yang disembunyikan oleh nafsu. Bila mana kita teruskan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barulah zikir itu akan pergi kepada proses yang kedua, yaitu menghancurkan dan membakar seluruh keburukan-keburukan dan keaiban yang ada pada diri kita, yang berselindung di balik topeng kebaikan yang dicipta oleh nafsu dan syaitan itu. Ya kan? Nah, lepas itu, bila mana kita istiqomah, barulah pergi kepada peringkat yang ketiga. Yang ketiga yaitu izharul ghuyub, menzahirkan ilmu-ilmu ma'rifah, barulah keluar. Ya kan? Tapi kalau kita tak buat, tak berzikir langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kekal dalam ketertipuan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari itu sederhana. Ya, sederhana. Makanan baginda sallallahu alaihi wasallam, pakaian dan lain sebagainya. Malah kebanyakannya baginda sallallahu alaihi wasallam lapar dibandingkan kenyang. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun kenyang. Ya, kalau kita tak kenyang tak makan. Kalau makan sampai tak kenyang itu tak dikira makan lah kan. Nah, Allah. Wa anu bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wala lahmin illa ala dhafafin. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Qala Malikun sa'altu rajulan min ahli al-badiyati mad-dhafaf. Qala ayyatanawala ma'an nas. Daripada Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu wa anil jami', beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang kerana memakan roti atau daging kecuali ketika dhafaf. Kata Malik, aku bertanya kepada seorang lelaki penduduk desa, apa itu dhafaf? Jawabnya, makan bersama orang ramai. Maknanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan sampai kenyang.
Kalau sekiranya pun baginda sallallahu alaihi wasallam kenyang, kenyang ala Rasulullah, bukan ala kita. Kalau kita kenyang itu memang sampai sini makan nak termuntah, itulah kenyang. Ya kan? Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam sepertiga aja daripada ya lambung perut, sepertiga itu udah kira kenyang lah. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membahagi maidah, apa, tangki makanan kita itu menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk makanan, satu bagian untuk bernapas, satu bagian untuk minum. Ya, kalau kita tak biarkan satu bagian untuk bernapas, itu kita isi semua dari makanan dan minum. Bernapas nanti pikir ya kemudian lah. Janji. Allah. Nah, jadi kata kenyang kecuali ala dhofab, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam kenyang itu bila mana makan bersama, makan berjamaah. Kata kenyang tuh kita kena paham-paham lah. Jangan pula kita ukur, kita nilai kenyang kita itu sama dengan kenyang kita. Antara langit dan bumi lah perbezaan dia kan. Ya. Itulah kesederhanaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan kenyang seperti mana makan kita? Adakah baginda sallallahu alaihi wasallam risau ataupun takut? Baginda sallallahu alaihi wasallam tertipu oleh nafsu? Tak, baginda sallallahu alaihi wasallam mana ada nafsu macam kita. Kalau sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam nak makan sampai kenyang pun, tak ada apa-apa kesan pada hati baginda. Sebab Nabi kan. Tapi baginda ini tanazal. Turun daripada kedudukan baginda sebagai seorang nabi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan murid-murid baginda. Para sahabat ketika itu adalah murid yang ditarbiyah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk turun meletakkan diri ya seperti mana keadaan para sahabat yang sedang ditarbiyah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh untuk lapar, untuk mengalahkan hawa nafsu itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bagi contoh. Padahal baginda ini tak perlu pun makan. Lastu kahayatikum, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya yang tak sama dengan korang. Saya diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, korang makan nasi, makan kurma. Saya tak, Allah yang bagi makan ke dalam diri saya. Walaupun saya tak makan, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap kuat. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam makan tuh untuk memberi contoh cara makan yang terbaik, kadar makan yang sesuai kan, yang tidak merosakkan hati, yang tidak merosakkan tauhid dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menutup hati daripada pancaran-pancaran hikmah. Sebab orang yang terlalu kenyang nih, hikmah dia hilang daripada hati. Hati dia gelap. Disebutkan oleh Sayyidil Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu, bila mana seseorang makan, maka uap daripada makanan itu naik ke hati, lalu naik ke kepala, kemudian menutup kepala itu daripada berpikir dengan bijak. Ya. Sebab itulah kalau kita baca sejarah para ahli filsafat, ya Yunani zaman dahulu, walaupun dia orang bukan Islam lah kan, dia orang boleh menyusun teori-teori ilmu, kaidah-kaidah ilmu dan lain sebagainya. Dia orang puasa juga. Tapi puasa itu bukan untuk ibadah. Setakat nak untuk menjernihkan fikiran agar menyusun kaedah-kaedah teori ilmu mereka itu bernaslah menurut mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesiapa orang yang berzuhud 40 hari sahaja, maka akan terpancarlah ya nabi'ul hikmati min qalbi. Akan terpancarlah ya ayat-ayat yang penuh dengan hikmah daripada hati dia. Seolah-olah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu bahwa hikmah itu berada dalam perut yang kosong kerana Allah. Bukan perut kosong sebab nak diet. Perut kosong kerana berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam itu. Dan itulah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Para aulia pun macam itu sebenarnya. Dia orang makan sebanyak apapun tak berkesan.
Kalau masih berkesan lagi, maknanya bukan wali lah. Tapi dia orang kena tetaplah ya, memberikan contoh kebaikan dan cara hidup yang baik kepada murid-muridnya. Cara makan macam mana, cara minum macam mana, cara bermujahadah dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan qudwah, pemberian contoh. Ya, contoh kebaikan kepada murid-murid. Bukan setakat cakap aja. Kalau kita ini kebanyakan cakap, contoh tak ada langsung. Malah terkadang-kadang apa yang kita cakap tak sama dengan apa yang kita zahirkan melalui tingkah laku dan ya perbuatan kita. Ya kan? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Seterusnya bab 10 sepatu atau khuf ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anu bihi qala haddatsana Hannad bin Yusri qala haddatsana Waqi'un an Dalham bin Salih an Hubair ibn Abdullah an ibn Buraidah an abihi anna an-Najashiyya ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadhajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Daripada Sayyidina Ibnu Buraidah ya, daripada ayah beliau radhiyallahu taala anhuma wa anil jami' bahwasanya Raja An-Najasyi telah menghadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khauf. Ya, khuf bukan khauf sebenarnya, khuf. Khufain. Al-mashu 'alal khufain kalau kita belajar apa dia fiqh itu kan. Menyapu di atas khuf itu sepatu atau kasut yang terbuat daripada kulit yang tak tembus air. Bukan kasut macam yang kita pakai yang boleh masuk air. Ya, dia apa sini orang panggil kalas air apa nama? Kelis. Oh, kalis air. Kalis air tak tembus air. Bila mana kita berwudu, ya, kita malas nak basuh kaki, bolehlah kita tukar dengan al-maswa alal khufain dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Allah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam pun memakai khuf. Ya. Al-mashu 'alal khufain, hadiah daripada Raja Najasyi, orang Nasrani. Ya. Yang menyembunyikan keimanan dia. Beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tapi menyembunyikan keimanan dia. Allah. Yang berwarna hitam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memakai keduanya kemudian berwudu dan menyapu atas keduanya. Jadi al-maswa 'alal khuffain ini bagi orang yang tidak bermusafir dibenarkan sehari semalam. Bagi orang yang bermusafir dibenarkan 3 hari 3 malam. Tak pernah kita buat lagi kan. Kalau di Arab yang selalu buat itu, kalau di Mesir dulu itu adalah sahabat-sahabat kita daripada Rusia atau sebelah-sebelah sana lah. Tempat yang sejuk itu. Orang al-maswa 'alal khuffain. Kalau kita di sini, wah, kita tak mampu nak masuk alal khufain sebab panas kan. Kita lebih suka basuh kaki. Sebab dengan membasuh kaki itu kita rasa sejuk sikit kan. Tapi kalau di tempat-tempat yang sejuk, kebanyakan mereka ya memakai keadaan al-mashu 'alal khufain. Dan menyapu di atas khuf ini bukan bahagian bawahnya, tetapi bahagian atasnya. Bagian atas. Atas inilah. Ya, macam stocking itulah. Sayyidina Ali pernah berkata radhiyallahu taala, kalau sekiranya agama itu memakai akal, maka mesti yang disapu pada khuf itu adalah bagian bawahnya, sebab bagian bawah yang kotor kan. Tapi agama bukan dengan akal. Sehingga ketika kita menyapu khuf itu yang kita sapu bagian atasnya sebagai simbol pengganti daripada basuhan kaki. Adapun syarat-syarat dan pembahasan secara khas ada dalam kitab fiqh. Para jamaah kalau panas, tadi saya tutup ekon kat belakang itu. Para jamaah boleh buka ekon belakang remote dia. Okay.
Wa anhu bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah anil Hasan bin Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala qala al-Mughirah ibnu Syu'bah ahda dihyatu ila nabi lin nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Wa qala Israil an Jabirin an Amirin wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa. La yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azukkiyahuma amla. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq hadha huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wasmuhu Sulaiman. Daripada Sya'bi beliau berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Dihya pernah menghadiahkan sepasang khuf. Ya, maka baginda Rasulullah SAW memakainya. Sayyidina Dihya ini adalah salah seorang sahabat yang rupanya selalu digunakan oleh malaikat Jibril untuk menyamar ketika malaikat Jibril menzahirkan diri sebagai manusia. Ya, memakai wajah Sayyidina Dihya itu, seorang sahabat. Dan kata Sayyidina Israil, barang siapa daripada Jabir, daripada Amir, dan sehelai jubah, maka baginda SAW memakai keduanya hingga koyak. Baginda Nabi SAW tidak mengetahui adakah kedua-duanya disembelih atau tidak. Maksudnya apa? Khuf itu kan terbuat daripada kulit. Zaman dahulu terbuat daripada kulit khuf. Sini orang panggil, kalau kami panggil sepatu boot yang terbuat daripada kulit yang kalis air itu. Ya. Macam, nah di sini saya tak pernah jumpa kat sini, tapi kalau kat Mesir ramai orang jual di musim sejuk khuf itu. Jadi terbuat daripada kulit haiwan, ya kan? Dan baginda SAW tak tahu pun yang haiwan itu disembelih atau tidak. Seolah-olah baginda SAW nak bagi tahu kepada kita bahwa kulit haiwan itu boleh digunakan pakai dan suci hukumnya setelah disertu. Di sini samak kalau dalam bahasa Indonesia. Disertu, dibersihkan, dikeluarkan sisa baki daripada lendir-lendir dan darah-darah serta daging-daging dia menggunakan sesuatu yang kasar yang boleh membersihkan. Lalu kemudian dibasuh dan dijemur. Boleh untuk dipakai sahaja, tak boleh dibakar dan dimakan, tak boleh. Setakat untuk pakaian, jadi pakaian ataupun untuk alat-alat yang dipakai pada tubuh badan, tapi tak boleh untuk dimakan. Tak boleh juga dijadikan sebagai kirbah, yaitu tempat air. Kalau kita macam kibrit, apa dia ceret lah sini, ya, jack itu kan, tak boleh. Ya, kecuali bila mana haiwan itu disembelih dulu secara syar'i, lalu kemudian dikeringkan dan dibuat kirbah. Kalau zaman dahulu untuk mengambil air itu dia orang pakai kulit lembu yang dibersihkan lalu kemudian dijahit, lalu kemudian kedua kaki dan tangan lembu itu disatukan dan dijadikan macam bag itu. Ya, letak kat belakang, lalu kemudian leher daripada kulit lembu itu dikecilkan, dijahit kecil untuk tempat keluar masuknya air. Dipanggil kirbah. Jadi baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak was-was. Ya kan? Baginda SAW tak tanya pula, ini apa dia khuf ini daripada kulit binatang yang disembelih kita? Baginda SAW pakai aja. Ya, sebab ketika itu para sahabat dah tahu dah bahwa kulit binatang ini setelah disertu atau disamak boleh digunakan pakai untuk keperluan-keperluan kecuali makan dan minum. Nah, macam itu. Dan menunjukkan bahwa betapa sederhananya kehidupan baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak jadi
nabi dari golongan raja ke atau nabi dari golongan manusia biasa. Fakhtara, ya. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW memilih jadi nabi dari golongan hamba, manusia biasa. Sebab itulah gelaran yang paling mulia yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW adalah gelaran kehambaan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membawa baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, gelar yang dibawa dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri baginda SAW adalah gelar kehambaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itulah gelaran yang paling mulia, hamba. Sebab ya, pada diri hamba itulah sifat-sifat ubudiyah akan nampak dengan sempurna. Allah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya al-abdul qinni 'alal itlaq. Seorang hamba murni secara mutlak. Bukan macam kita. Kita ini hamba kepentingan. Hamba maslahat. Datang kepada Allah sebagai seorang hamba, salat, puasa, tapi kita tak lupa bawa kepentingan kita. Nah, surga, pahala, surga, pahala. Nah, itulah hamba kepentingan. Kita datang jumpa kepada Allah, time kita susah. Ya kan? Ada masalah, ya Allah, menangis-nangis. Allah setelkan masalah kita, dah lari dah. Macam budak-budak kecil. Ya kan? Kalau kita nak bagi gula-gula, dia terus berlari, datang jumpa dengan kita. Dah ambil gula-gula itu, dia akan pergi dah. Kita panggil tanah. Itulah kebanyakan hamba-hamba yang ada di akhir zaman ini. Ada kepentingan je. Datang jumpa ustaz minta nasihat, minta doa kan. Tapi kalau dah senang tuh, ya, dah kaya dah, ya Allah. Dah lupa kepada Allah. Nanti kalau sakit baru datang balik. Tapi Allah nih, ya Allah, tetap juga tidak mengecewakan hati kita. Baiklah. Janji kamu tidak pergi atau tidak datang kepada selain kau datang. Walaupun kamu datang dengan membawa kepentingan kamu, oke, tak ada masalah. Tapi Allah tak angkatlah derajat kita. Allah bagi juga apa yang kita nak, tapi derajat tidak diangkatkan. Allah. Jadi janganlah kita menjadi abdul maslahah. Ya. Ta'isa abdul dirham. Ya kan kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Celakalah ya seorang hamba harta benda, dirham. Maksudnya dia datang kepada Allah dengan membawa kepentingan dia, maslahat dia. Kalau tak ada kepentingan, dia tak datang kepada Allah. Auzubillah. Itulah kehidupan sederhana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'anu bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah radhiyallahu taala anhu 'anil jami' qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 'anil jami' kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma kibalani. Daripada Sayyidina Qatadah, beliau berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bagaimana selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jawabnya, bagi keduanya ada dua qibal. Ya. Tali kulit yang dimasukkan ke dalam antara dua jari kaki. Macam selipar yang ada kat tandas itulah. Ya kan? Maksudnya sederhana sangat. Selipar baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun sederhana macam itu, kedudukan selipar baginda itu lebih mulia dibandingkan kita. Kita ini tak boleh merentasi 7 lapisan langit. Selipar baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada wa kana qaba qausaini au adna. Ya kan? Nabi Musa bila mana nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, sila hambaku Nabi Musa, tanggalkanlah sandal Anda, selipar Anda.
fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tu'ah. Tanggalkan selipar Anda sedang berada di tempat yang suci. Baginda sallallahu alaihi wasallam pula lalu je tak ada sebarang soalan-soalan daripada malaikat. Ya kan, tak ada sekatan langsung datang. Seolah-olah Baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah sendiri. Kalau kita balik ke rumah sendiri, ada orang nak tanya kita, "Oh, bersihkan dulu selipar Anda." Rumah kita. Jadi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj. Bulan Rajab lah ini kan. Sesuai lah nih. Ya kan. Bukan untuk mengambil keberkatan daripada malaikat, mengambil keberkatan daripada langit, daripada Sidratul Muntaha. Tak. Tapi kebalikannya, Baginda sallallahu alaihi wasallam membagikan keberkatan yang ada pada diri Baginda kepada makhluk yang lain. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linuriya alladzi barakna haulahu," yang kami berkati di sekitarannya. Itu kembali kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dimanapun tempat yang disinggahi oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam mesti akan diberkati oleh Allah. Bukan Baginda sallallahu alaihi wasallam nak mencari keberkatan di langit. Kedudukan Baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan langit. Ya kan? Dan ada satu asar ataupun hadis lah yang disebutkan bahwa suatu ketika ya, langit ini bangga kepada bumi. Bumi, kau tak tahu ke saya ada ke atas. Hujan turun daripada saya nih. Hujan yang membasahi kamu itu turun daripada saya, langit. Banggalah kan. Matahari juga ada di bawah saya. Maknanya dia banggalah dengan kedudukan yang tinggi macam itu kan. Ya, setelah dia bangga, megah, lalu kemudian bumi, oke, tak apa. Tapi saya bangga dengan makhluk yang paling mulia yang menginjak diri saya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dengar aja nama Baginda sallallahu alaihi wasallam, terus ciut, kalau bahasa Indonesia ciut itu maksudnya apa sini orang panggil? Kecut apa? Di hadapan merasa malu lah macam itu kan. Alamak, rupanya ada Baginda kat bawah. Lalu kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bumi Engkau telah beri kesempatan peluang untuk diinjak oleh hambamu yang engkau paling cintai. Tolonglah jemput ya Baginda itu datang kepada saya. Kalau saya nak turun hancur pula bumi kan. Ya jemput je lah." Ya, lalu kemudian dijemputlah. Baginda sallallahu alaihi wasallam naik itu untuk menghibur dan berbagi keberkatan ya kepada langit. Buraq juga seperti itu. Buraq itu adalah kendaraan surga yang kurus kering kerontang. Sebab menangis dia dalam surga itu. Ya kawan-kawan dia semuanya gemuk, sehat-sehat, dia aja menangis kan, kurus. Ya, bagi makanan tak nak, tak lapar, makan tak lalu, tidur tak mandi tak basah, tidur tak lena kan. Tanya, Buraq, ada apa nih? Ya kenapa menangis tiap hari? Saya rindu dengan Nabi Muhammad yang ada kat bumi itu. Minta izin kepada Allah, ya Allah saya nak turun jumpalah. Kata Allah, turunlah. Bila mana dia keluar daripada surga, datang menjumpai Baginda sallallahu alaihi wasallam itu macam orang yang jumpa mak dia, ya kan? Dah berpuluh-puluh tahun tak pernah jumpa. Terus lupa diri. Sebab itulah perjalanan Isra itu laju sangat. Sebab Buraq tu terlalu gembira, happy sangat kan. Di atas dia ada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam itu. Dan Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membebani apapun yang dipijak oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam kita. Langit itu minta ampun kepada kita kalau kita pijak kan. Kesakitan, apatah lagi sambil melakukan maksiat. Oh, memang marah bumi itu. Dia akan mengata, dia akan mengutuk lalu kemudian memohon kepada Allah dan melaknat orang yang menginjaknya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Tapi setiap tempat yang dilalui oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan setakat tidak membebani tempat itu, malah juga memberikan keberkatan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itulah secara ringkasnya. Nak cerita pasal Isra Mi'raj ini panjang cerita dia.
Ada muqaddimah, ada isi dan penutup dia. Dari sudut kerohanian sangat cantik peristiwa Isra itu. Isra dan Mi'raj. Bukan setakat perjalanan-perjalanan, nak tengok keindahan langit, keindahan. Bukan, di situ banyak asrar, banyak simbolik ya ketuhanan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada akhirnya ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke muka bumi ini, kembali ke bumi, baginda sallallahu alaihi wasallam menghibur kita. Seolah-olah kata baginda, korang tak boleh melakukan Isra dan Mi'raj macam aku yang apa yang aku lakukan. Tapi satu, ya, korang boleh raih kemuliaan Isra Mi'raj itu walaupun tak perlu naik ke atas langit melalui solat. As-salatu mi'rajul mu'min. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Maksudnya ya, wasilah untuk sampai kepada kesempurnaan makom kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan itulah jenis lipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk berebut nak berkhidmat kepada baginda. Dan selipar ini diantara makhluk yang paling bertuah. Sebab dipijak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam yang pijak, kemuliaan. Tapi kalau kita yang memijak orang, atau kita yang dipijak oleh orang lain, masuk hospital lah kan. Nah, baginda sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Alhamdulillah, kita tak pernah meminta, tak pernah berharap, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita sebagai bahagian daripada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana para nabi dan rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menangis-nangis meminta kepada Allah. Ya, nak jadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada mereka, korang kan dah nabi dan rasul dah, kenapa pula nak jadi umat kepada hambaku tuh? Ya, dia orang cakap, kami menemui kesempurnaan kehambaan itu berada di bawah kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya setakat siapa yang dikabulkan, Nabi Isa aja lah. Sebab itulah Nabi Isa ya tidak meninggal, tetapi barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakim, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ketika Nabi Isa alaihissalam berumur agak-agaknya dalam 33 tahun lebih. Nanti turun daripada langit itu, umur daripada Sayyidina Isa itu hanya setakat bertambah beberapa hari je. Ya, sebab masa di bumi ini ya tak sama dengan masa yang ada di langit. Satu hari di langit 1000 tahun kat bumi. Ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Dah, setelah Nabi Isa naik ke langit kan baru setakat belum cukup 2000 tahun kan. Maknanya umur Nabi Isa ke atas tuh bertambah 2 hari je. Turun nanti umur baginda sama aja. 30 tahun lebih lah. Turun itu bukan sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi sebagai seorang pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda pernah memohon agar Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya, mengabulkan permintaan baginda untuk dijadikan sebagai umat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa meminta Allah tak bagi. Tapi Nabi Musa ini cerdik pandai. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam nak turun daripada ya, Allah kembali ke bumi kan jumpa lagi dengan Nabi Musa kan. Lalu kemudian Nabi Musa cakap, wahai kekasih Allah Nabi Muhammad, janganlah cepat-cepat nak turun ke bumi, sini dulu. Saya nak tanya beberapa soalan. Apa yang dihadiahkan, yang difirmankan oleh Allah kepada anda? Ya, kata baginda, Allah mewajibkan umatku solat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, berat sangat tuh. Umat saya pun tak mampu nak buat, apatah lagi umat anda yang badan dia kecil-kecil, umur dia pendek-pendek, ya kan? Ya, banyak menghabiskan masa main handphone je, mungkinlah macam itulah. Taklah, bukan macam tu. Ini sindiran je kan. Datanglah kembali kepada Allah, minta takhfif, pengurangan. Sebenarnya itu akal-akalan Nabi Musa aja. Nak senantiasa jumpa berulang kali dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengambil keberkatan, memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya kan?
Tak perlulah panjang-panjang, tak habis nanti daurah kita. Allah. Wa anu bihi qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Khalid al-Hadzai an Abdullah bin al-Harith an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani masniyun shirakuhuma. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa anil jami', beliau berkata, bagi selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua qibal, tali kulit yang dimasukkan antara dua jari kaki. Setiap talinya berpasangan. Nah, samalah dengan selipar-selipar kita. Allah. Wa anu bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa bin Tolman qala akhraja ilaina Anasun ibnu Malik radhiyallahu taala anhu na'alaini jardawaini lahuma qibalani. Faqala haddatsani Sabitun ba'du an Anasin annahuma kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud daripada Sayyidina Isa bin Tolman meriwayatkan, beliau berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa anil jami' pernah menunjukkan kepada kami sepasang selipar yang digondol yang ada dua tali kibal. Itu adalah selipar baginda sallallahu alaihi wasallam yang disimpan oleh Sayyidina Anas. Maka beliau berkata, Sabit pun meriwayatkan kepadaku. Sabit al-Bunani ini adalah murid rapat kepada Sayyidina Anas bin Malik. Selepas itu, daripada Sayyidina Anas, bahwa kedua-dua itu adalah selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyimpan selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Sayyidina Anas itu adalah ya bukti cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang tuh, baju dia dah koyak-koyak pun kita nak simpan juga kan. Kalau tak ada cinta, nak ingat nama pun tak sanggup. Ya kan? Allah. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala adalah di antara sahabat yang mulai daripada kecil lagi berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam banyak anak, banyak harta dan juga panjang umur. Ketika berlakunya balak taun itu, lebih daripada 80 orang keturunan Sayyidina Anas bin Malik meninggal dunia. Ramai sangat anak beliau itu. Di antara sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Umur beliau ada yang mengatakan 130 tahun dan lebih. Allahu a'lam, ada beberapa riwayat. Doa baginda sallallahu alaihi wasallam berkat ke atas Sayyidina Anas bin Malik sebab kejujuran dan keikhlasan beliau berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mulai daripada kecil lagi. Sebab itulah kata para ulama, man khadam khudib. Sesiapa orang yang berkhidmat kepada orang mulia, nanti suatu masa dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mulia dan Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan hati manusia untuk berkhidmat kepadanya. Dan itu berlaku di kalangan para aulia. Tidaklah seseorang memperoleh keberkatan dan limpah karunia kerohanian guru dia kecuali melalui khidmat. Anda nak memperoleh ilmu, banyak belajar. Tapi nak memperoleh keberkatan ilmu dan sir guru itu dengan berkhidmat. Sayyidil Imam Ahmad Muhammad Al-Buzaidi radhiyallahu ta'ala an, pengarang daripada kitab Al-Adabul Mardiyah, beliau mengatakan dan salah satu di antara salasilah Madrasah Syadzuliyah yang melalui jalur Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu ta'ala an. Pengarang kitab Al-Adabul Mardiyah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan bahwa tiadalah para aulia daripada guru-guru beliau memperoleh keberkatan daripada guru-guru beliau kecuali melalui khidmat. Zaman dahulu seorang murid berkhidmat kepada guru itu berpuluh-puluh tahun. Sampai ada di antara mereka yang tak terfikir nak menikah. Sekarang pula kebalikannya.
belah dari guru sebab nak menikah. Sebab itu tak dapat keberkatan kan. Bosan lah nak berkhidmat tiap hari macam ni. Tak apalah, saya nak kahwin je lah. Lepas tu cari kerja lain. Itulah tak dapat keberkatan. Ya. Berpuluh-puluh tahun. Sampailah guru beliau meninggal dunia, barulah beliau terfikir nak menikah. Dan jadi sahibus sir daripada gurunya. Tapi memang itu perlu keikhlasan dan keyakinan yang kuat lah kan. Apatah lagi di zaman sekarang ini, ya Allah, cabaran hidup. Kita banyak pikir tentang masa depan kita. Padahal masa depan tak pasti lagi kan, tapi kita dah pikir dah benda yang tak pasti. Yang pasti itu apa yang ada pada saat ini kan. Inilah kehidupan kita yang sebenar. Saat inilah yang kita ada sekarang nih. Esok itu tak pasti lagi. Yang berlalu semalam itu dah masa lalu dah. Sebab itulah kata Sayyidil Imam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Isa radhiyallahu taala dalam kitab Haqaiq an-Tasawuf menakalkan daripada para ulama bahwa as-sufi ibnu waqtihi. Seorang sufi itu adalah anak kepada masanya. Maksudnya apa? Orang yang senantiasa fokus kepada masa dia saat ini. Dia tak fikir pun apa yang akan berlaku di masa hadapan sebab tak pasti. Dan tidak berpikir mengingat apa yang telah berlalu sebab itu masa lalu. Orang senantiasa mengisi masa saat ini sebab itulah diri mereka yang sebenar saat ini. Kita cakap inilah. Kita melupakan saat ini yang merupakan diri kita yang sebenar, memikirkan sesuatu yang tak pasti yaitu masa hadapan. Kita tak mengambil pengajaran pula daripada ramainya orang yang telah merancang masa hadapan. Ada perancangan, saya nak jadi ini, tapi tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa pun. Sebab yang mengatur hidup kita bukan kita. Allah Subhanahu wa taala yang atur. Agar Allah mengaturkan hidup kita dengan cara yang cantik, maka tunduk dan patuhlah kepada apa yang menjadi keinginan Allah. Mudah aja sebenarnya hidup tuh. Kalau kita sibuk nak melawan, ya kan? Tak puas hati dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala, bagaikan orang yang berenang melawan arus. Boleh tak sampai ke atas? Tak boleh lah. Baru nak sampai sikit di bawah oleh aliran takdir yang begitu kuat. Coba kita belajar kasufatil matruha kata para ulama, macam bulu yang diterbangkan oleh angin tuh, angin takdir. Ikut je kemanapun angin itu berhembus. Itulah satu di antara karakteristik atau ciri khas seorang sufi yang hakiki. Dia senantiasa redha. Ar-ridha bima aqamakallahu fik. Ainul karamati ar-ridha bima aqamakallahu fik, kata para ulama. Hakikat karamah itu bukan ambil duit daripada poket, padahal poket itu ada duit pada mulanya kan. Itu bukan karamah. Itu iblis pun boleh buat. Jin pun boleh buat. Tapi karamah itu adalah redha dengan apa yang Allah tentukan dan takdirkan untuk Anda. Jangan menjadi hamba yang liar. Macam tupai nak melompat ke sana, nak melompat ke sini, tak puas hati, nak lari kemana? Ainal mafar? Nak lari kemana? Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala telah menegaskan, memperingatkan kita, la tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kata beliau, kamu jangan meminta kepada Allah, apatah lagi memaksa berlari daripada Allah untuk keluar daripada keadaan tertentu yang sedang engkau berada di dalamnya. Tak perlu pun. Cukup redha kat situ, tunaikan tugas-tugas kehambaan Allah dengan baik. Kalau sekiranya Allah suka dan Allah redha, menganggap Anda layak untuk berada di tempat lain yang Anda cita-citakan dan Anda inginkan itu, walaupun Anda tak nak, Allah akan bawa Anda ke sana. Tak perlu pun kau susah payah nak keluarkan diri kamu dari tempat itu. Kita sakit, nak apa yang paling kita harapkan ketika kita sakit? Sembuh kan? Betul tak? Nak segera sembuh. Kalau boleh kesembuhan atau sehat itu boleh dibeli dengan uang, kita akan bayar terus. Cash kat situ juga.
Kenapa kita tak belajar redha? Redha itu tidak berlawanan atau tidak bercangga dengan ikhtiar. Makan obat, makan jelas. Malah makan obat itu wajib. Tapi tujuan kita, jangan pula tujuan kita nak lari daripada penyakit. Tujuan kita adalah menunaikan perintah Allah. Sebab Allah memang memerintahkan kita untuk melakukan asbab. Ya kan? Hati kita pasrahlah kepada Allah. Seluruh maqamat kerohanian itu perbincangan tentang sifat hati, bukan zahir. Tentang zahir ini dah habis dah perbincangan dia di dalam ilmu fiqh, syariat. Zahir kita kena bergerak mengikut asbab. Untuk mencari asbab. Tapi hati itu as-sukun ilallah. Setakat tentram. Ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu وعن به قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. Allah. Daripada Sayyidina Ubaid bin Juraid, beliau telah berkata kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Ibnu Umar ini ada gorom kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, cinta dan rindu yang tak bertepi. Sehingga kemanapun beliau melangkah, beliau akan tanya setelah baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah, beliau akan mencari di mana tempat yang pernah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang disinggahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pernah diduduki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pernah disentuh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, makanan-makanan yang pernah dimakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau ini nak buat juga. Kalau ada orang yang cakap, oh baginda sallallahu alaihi wasallam pernah duduk kat bawah pokok nih, beliau akan datang kat situ, duduk kat situ. Nah, mengambil berkat. Ya, untuk mengalirkan al-futuhat al-ilahiyah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kat situ, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam pernah duduk kat situ. Inilah satu di antara dalil tabarruk dan tawassul. Puak-puak pelampau tu cakap, tawassul syirik, bid'ah, masuk neraka. Habis nak letak mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, tawassul, perantara untuk menghampirkan diri kepada Allah. Segala sesuatu selain daripada Allah itu wasilah dan tawassul. Sebab kita tak boleh terus berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena melalui wasilah, perantara. Ya kan? Dan perantara yang paling mulia dan paling agung adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah al-wasitatul uzma. Wasitah yang paling agung, yang paling mulia. Ya, Sayyidil Imam Abdul Salam Ibnu Bashish atau Ibnu Mashish berkata dalam Salatul Masyishiyah beliau kan radhiyallahu taala, "Idz laulal wasitatu la dhahaba kama qila al-mawsut." Kalau sekiranya tidak ada perantara antara Allah dengan hamba, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hamba ini akan hancur segala semuanya. Bertawasul, bertabaruk itu adalah perintah daripada agama kita. Salat pun salat itu wasilah, itu bukan tujuan. Salat itu bukan tujuan, salat itu tawassul, wasilah untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain daripada Allah yang disyariatkan oleh Islam yang kita guna pakai boleh menghampirkan diri kepada Allah, itu dipanggil wasilah semua. Tawassul. Sayyidina Abdullah bin Umar itu macam itulah. Masuk ke suatu kampung yang pernah disinggahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau akan tanya kepada masyarakat, tahu tak baginda sallallahu alaihi wasallam hari itu datang kat sini, baginda makan apa? Makan mentimun, beliau juga makan. Makan labu, beliau pun makan labu. Sebab cinta. Ya kan? Hatta kepada perkara-perkara yang dianggap sebagai adat, kebiasaan itu beliau ikut juga. Sebab di situ ada rahasia. Jadi cinta ini memang agak sedikit pelik lah.
beliau berwudu padanya, maka aku suka untuk memakainya. Sebab itulah Sayyidina Abdullah bin Umar ini akan mengikuti dan melakukan apapun yang pernah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta. Anda mendakwa cinta kepada seseorang, maka bukti cinta itu ikutlah. Nah, syair yang selalu saya sampaikan, ya daripada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu kan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau sekiranya cintamu kepada seseorang, cintamu kepada Allah, cintamu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam benar adanya, maka mesti kamu akan senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Sebab hakikat seorang pecinta kepada seseorang yang dicintainya mesti senantiasa tunduk dan patuh. Jadi cinta itu bukan dakwaan, tapi cinta itu adalah pembuktian dan kesetiaan. Wa anu bihi qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an Abi Zubairi an Jabirin anna Nabiy radhiyallahu taala anhu anil jami' anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ay ya'kula ya'ni ar-rajula bi shimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidah. Daripada Sayyidina Jubair bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang makan menggunakan tangan kiri. Larangan di sini lil karohah, makruh bukan haram, tapi makruh. Macam mana kita boleh paham yang memakan atau makan memakai tangan kiri itu makruh bukan haram? Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah makan dengan dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan bersamaan. Sini ada makanan kalau tak silap korma yang di kanan, lalu kemudian mentimun yang di kiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam makan secara bergantian. Ketika ada larangan, lalu kemudian di suatu masa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertentu melakukannya, menunjukkan bahwa larangan itu bukan lil tahrim tetapi lil karohah. Menunjukkan bahwa hukumnya makruh bukan haram. Boleh ya? Nah, itulah pentingnya kita belajar usulul fiqh. Ya. Jangan macam orang yang tak pernah belajar usul fiqh, oh haram, makan guna tangan kiri. Habis kalau tangan dia tak ada macam mana? Tak guna kaki kanan. Ya. Tengok keadaan lah kan. Jadi memahami hadis itu ada ilmu dia. Jangan suka-suka hati. Atau berjalan dengan memakai satu selipar. Ya, kan? Sambil melompat-lompat kan. Jadi kata na'lin di sini ya disifatkan dengan wahidah. Maknanya kata na'lun itu mu'annas majazi kalau kita belajar nahwu itu. Sebab itulah sifatnya memakai isim mu'annas. Itu pembahasan tentang nahwu lah pula. Wa anu bihi qala haddatsana Qutaibah wa an Malikin ha ini adalah tahwil. Perpindahan daripada satu sanad kepada sanad yang lain. Boleh paham tak? Kan ada huruf ha di sini, bukan kesilapan ini tahu. Nah, kalau orang yang tak pernah belajar mustalahul hadis ini dia akan cakap kenapa pula ada ha, kena padam nih. Terlebih huruf ini padahal itu dah betul dah dipanggil tahwil, tahwilul isnad. Apa maksud daripada tahwilul isnad? Macam ni. Contohlah, saya ada dua orang guru. Ya kan? Ada dua orang guru, saya menerima satu riwayat hadis daripada dua orang guru ini. Lalu kemudian dua orang guru ini, guru mereka berdua sama. Sama, guru mereka berdua sama. Jadi saya meriwayatkan hadis itu daripada yang seorang, lalu kemudian yang seorang, ya perpindahan daripada jalur ini ke jalur yang ini dipanggil tahwilul isnad. Lalu kemudian pada akhirnya bertemu kembali pada jalur yang di atas. Macam itu ya. Nah, bukan kesilapan ini, jangan pula pandai-pandai. Ya. Padam, oh ini hak. Orang yang edit kita pilih ngantuk tak bayar gaji lagi. Jangan. Wa andu bihi wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun. Ya. Jadi sanad dia itu bersambung kepada Sayyidina Ma'an. Sayyidina Ma'nun bersambung ke situ sanad dia. Qala haddatsana Malikun an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anil jami' anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bis shimal faltakunil yaminu awwalahuma tun'al.
wa akharuhuma tunza'. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anil jami' bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalangan kamu memakai selipar, hendaklah dia memulakan dengan kaki yang kanan. Mengapa kita perlu memulakan dengan kaki kanan? Sebab baginda Allah Subhanahu wa taala suka dengan sesuatu yang dimulakan dengan bahagian yang kanan bila mana benda itu adalah benda yang baik. Ya kan? Di situ ada keberkatan. Dan baginda seluruh apapun yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan yang paling hampir menuju kepada kehampiran kepada Allah. Jadi at-turuqu ilallah kata para ulama biada di anfasil khalaik. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Ahmad Al-Badawi. Kata beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah, at-turuqu ilallah ya biada di anfasil khalaik. Jalan menuju ke kehampiran diri kepada Allah Subhanahu wa taala jumlah dia sejumlah atau sebanyak seluruh nafas makhluk. Ya kan? Tetapi kata para ulama, dan yang paling cepat menghampirkan kita kepada Allah adalah apa yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apapun yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan paling hampir dan jalan paling afdol, jalan yang paling berkat, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittiba kepada baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tak faham, tak tahu alasan dia, itu akan menghampirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana disertai dengan niat dan cara yang betul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau sekiranya kalian mencintai aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah baginda sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka mesti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kalian. Itulah keberkatan daripada al-ittiba. Apa perbezaan antara ittiba dengan iqtida? Sama dalam bahasa Arab, ikut, mengikut. Ya kan? Nah, iqtida dan ittiba sama aja. Tapi perbezaan dia, ittiba itu mengikut tanpa mengetahui alasan yang pasti. Ikut je. Ya. Ikut je. Tanpa perlu mengetahui alasan dia apa. Ikut je lah. Dan itulah yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun tak tahu alasan dia apa. Ikut je lah. Cukuplah baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak dan juga menyuruh kita untuk melakukannya itu sebagai dalil bahwa itu adalah sesuatu yang paling mulia. Sudah cukup dah. Tak perlu pun kita cari-cari alasan sebenarnya. Tapi akal manusia yang dangkal ini terkadang-kadang dia tertipu oleh hawa nafsunya. Apa hikmah, apa tujuan, apa sebab Allah perintah kita macam tu? Coba cari tahu dulu. Itu orang yang terperangkap oleh oleh akal dia. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikut jelah. Tahu ke tak tahu, ikut jelah. Cukuplah baginda sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hujah dan dalil yang qati', yang betul-betul sempurna. Ikut. Berbeza dengan iqtida. Iqtida itu mengikuti jejak langkah seseorang dengan mengetahui alasan-alasannya. Ya kan? Mengetahui alasan-alasannya. Kita perlu mengetahui perbezaan perkataan yang selalu diterjemahkan dengan terjemahan yang sama dalam bahasa Melayu kita kan. Ittiba dan iqtida sama aja, mengikut. Padahal isti'malnya berbeza, penggunaan perkataan itu berbeza. Mengikut makna yang dikehendaki. Kita kena faham juga. Kalau mengikut kepada selain baginda sallallahu alaihi wasallam, kita kena memakai kata iqtida. Boleh ya? Tahu alasan dia dulu. Ini nak kemana ini? Nak buat apa? Iqtida lah itu. Tapi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam tak perlu kita banyak soal, terus ikut. Ya, macam itu.
Wa anu bihi qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Asy'atsu huwa bin Abi Asy-Sya'tha an abihi an Masrukin an Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah adalah istri baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Yang paling muda, cerdik, pandai. Ya kan? Luar biasa Sayyidah Aisyah. Ada kitab khusus yang menceritakan tentang manaqib Sayyidah Aisyah luar biasa. Ya, seorang insan yang memiliki kecerdasan, kepandaian yang mengatasi para sahabat yang lain. Ya. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seboleh-bolehnya menyukai pada permulaan dari dari yang kanan pada ketika ya, tarajul. Tarajul itu menyisir, menyikat rambut. Mulai daripada kanan. Ya, macam ini. Ya kan? Belah baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana menyikat rambut itu kan belah dua. Kanan dulu yang dikemaskan, lepas itu kiri. Tapi kalau nak potong rambut, jangan pula daripada kanan, suruh daripada kiri lah. Ya. Motong rambut daripada kiri sebab membuang kan sama motong kuku. Daripada kiri dulu. Nak keluar daripada tandas daripada kaki kiri. Tapi bukan bermakna tayamunan ini perkara yang wajib. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu dengan tangan kiri tak ada masalah juga. Tapi kurang afdol. Meninggalkan sesuatu yang afdol padahal kita boleh je buat kan. Rugilah kan. Kita boleh je buat tapi kita tinggalkan itu adalah suatu kerugian. Memakai selipar dan bersuci mulai daripada kanan. Kalau dimulakan daripada yang kiri hukumnya makruh kata para ulama dalam bersuci. Wa anu bihi qala haddatsana Muhammad bin Marzuqin Abu Abdullah qala haddatsana Abdul Rahman ibn Qaisin Abu Muawiyah qala haddatsana Hishamun an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani wa Abi Bakr wa Umar wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anil jami', beliau berkata, bagi selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 tali qibal. 2 tali itu. Dan juga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan orang pertama yang menyimpulkan satu simpulan ialah Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman ini adalah di antara para sahabat yang terawal yang membuat gaya selipar yang berbeza dengan gaya selipar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya puak-puak pelampau itu tengok, ya, baca hadis ini, maknanya Sayyidina Utsman ini bid'ah ini. Menyalahi apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki qibalan 2 tali selipar. Sayyidina Utsman pula 1 je tali selipar dia. Habis dia orang tak guna tali selipar langsung. Tak bid'ah lah pula. Ya kan? Ini bukan menyerang tau. Ini nak bagi tahu je. Agar kita tahu mana yang benar dan mana yang batil. Bukan nak menyerang. Cincin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa dah ini? Masih pagi lagi. Wa anu bihi qala haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah ibn Wahb an Yunus an ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma wa radhiyallahu taala anhu anil jami' qala kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyian. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anil jami', beliau berkata cincin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada perak. Ya, lelaki tak boleh memakai emas.
Ya, perempuan dia yang boleh pakai. Lelaki pakai perak lah atau besi atau plastik pun tak ada masalah. Jangan emas. Allah. Mengapa kita diharamkan bagi lelaki? Bagi lelaki ini diharamkan untuk memakai emas. Sebab ya ta'abudian lah, memang seperti itulah ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebabkan kalau lelaki yang pakai emas dia akan berkesan kepada tubuh badan. Betul juga. Sebab mengikut kajian memang kalau lelaki memakai emas itu akan berkesan kepada tubuh badan dia. Ada satu apa nama dipanggil apa magnet apalah istilah dia itu yang akan merosakkan tubuh badan seorang lelaki. Kalau perempuan, oh semakin sehat kalau pakai emas. Hah? Itulah makin banyak, makin sehat, makin berat pun makin senyum dia semakin merekah. Ya kan? Ya, semua puan-puan ke Zoom pun ya gelak ketawa lah mana karena betul lah ini. Coba kalau merajuk sikit terus saja. Jom kedai emas, oh hilang rajuk dia itu. Ya. Kita tak boleh cakap, ini cinta dunia. Tak, memang Allah buat dia macam tu. Ya kan? Mana tadi? Dan permatanya adalah batu permata Habsyi. Dikatakan berwarna hitam. Sebab itulah ya, dalam beberapa tahun yang lepas itu kan ada demam akik. Demam itu maksudnya apa sih nama panggilan? Kalau bahasa Indonesia demam itu maksudnya viral lah, viral. Semua nak guna akik. Ada akik yang menonjol kalau pukul macam itu terus. Ada yang besar, ada yang kecil. Memang itu sunnah. Ya kan, sunnah. Tetapi janganlah melampau sangat. Semua jari nak guna cincin akik pula. Ya Allah. Habis nak makan nanti macam mana? Takkanlah guna hujung jari je kan? Ya. Jadi satu je lah. Ya, satu itu sunnah. Kalau yang banyak itu memang tak tahulah mungkin tak dikira sunnah lah. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam pakai cincin satu je. Itu sunnah. Saya tak mengamalkan sunnah ini. Wa anu bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishr an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman min fiddatin fa kana yahtimu bihi wa la yalbasuhu. Okay. Daripada Sayyidina Umar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anil jami' bahwasanya radhiyallahu taala anhuma bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat cincin daripada perak. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengecap dengannya dan tidak memakainya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ada cincin yang berukirkan Muhammad Rasulullah. Jadi dipakai guna cop lah macam immigration itu. Kalau ada surat menyurat ya. Macam itu. Itu sunnah bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, adakah kita dibenarkan menulis atau mengukir Muhammad Rasulullah? Kalau tujuan kita tabarruk tak ada masalah. Tapi kalau kita nak ikut-ikutan macam baginda sallallahu alaihi wasallam nak guna cop dia, jadi cop macam itu kata para ulama itu hukumnya tertegah. Kalau setakat tabarruk mencari keberkatan tak ada masalah. Tapi bila mana nak masuk tandas tu kena tanggalkanlah. Ya kan? Dan jangan letak di tangan kiri, letaklah tangan kanan. Sebab nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ada dijelaskan tentang yang baginda sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari sudut kerohanian dia apa? Khatam. Ya kan? Ada khatam min hadid, ada khatamun nubuah. Khatamun nubuah itu bagian belakang baginda kan seperti mana yang diterangkan sebelumnya. Khatam pula adalah cincin baginda sallallahu alaihi wasallam. Cincin itu adalah simbol kecantikan. Seperti mana kita diperintahkan untuk mempercantik hati kita, jiwa kita, ruh kita, sir kita, kita pun juga diperintahkan untuk mempercantik tubuh badan kita mengikut kadar kemampuan kita dan mengikut kadar batasan-batasan syariat. Ya, sebab seluruhnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah suka bila mana nikmat itu dijaga dengan baik. Dan satu di antara cara untuk menjaga kecantikan jari kita adalah dengan meletakkan cincin agar nampak cantik.
Dan menunjukkan bahwa Islam ini bukan agama rohbaniyah yang meninggalkan dunia 100%. Yang diperintahkan oleh tasawuf atau ajaran tasawuf untuk meninggalkan dunia itu daripada hati aja. Adapun pada tubuh badan kita pakai tak ada masalah. Malah alangkah lebih sempurnanya kalau sekiranya tubuh badan seseorang itu memakai fasiliti dunia yang mewah dalam keadaan hati dia bertakwa kepada Allah. Ya kan? Nah, Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu harta yang paling baik, harta yang paling berkah. Tapi cari Allah dulu baru cari dunia. Kalau cari dunia dulu baru cari Allah, insya Allah tak jumpa Allah. Tapi bila mana dah bertakwa kepada Allah, kalau sekiranya dia nak cari dunia, mesti dunia yang dicari itu untuk Allah. Akan dipakai untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mampu zuhud dan wara dalam keadaan dia kaya itu lebih hebat dibandingkan seseorang yang zuhud dan wara dalam keadaan miskin. Sebab memang tak ada harta yang mencabar kan? Nah, samalah yang pernah saya bagi contoh. Ada orang yang duduk di bandar besar macam KL lah kan. Dia mampu tetap senantiasa sholat berjamaah, menghadiri pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Lalu kemudian jadi orang soleh, jadi wali. Itu lebih hebat dibandingkan wali yang duduk kat pondok. Duduk kat pondok tak ada cabaran langsung kan. Keluar jadi pada pondok, nampak orang mengaji, baca kitab, baca Al-Quran, masuk masjid orang ibadah. Tak ada cabaran langsung. Tapi kalau kita duduk kat bandar, baru je keluar daripada pintu, Allahu Akbar. Cabaran dah luar biasa kan. Tapi kita tahan mata kita, tahan hati kita. Allah, Allah, Allah. Oh, itu hebat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, yang mampu mempertahankan iman, takwa dan akhlak dia dalam keadaan penuh dengan cabaran, itu lebih disayangi, lebih dicintai dan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah pertahanan keimanan dia. Ada masalah sikit dah. Selalunya macam tu. Orang yang jadi wali kat pondok, ajak dia datang ke mall sini, hilang kewalian dia tu. Betul tak? Tengok tempat cantik, cantiknya. Sebab di pondok dia tak nampak benda-benda macam tu. Tapi kalau ada orang yang hidup di bandar tiap hari pergi ke mall, tapi hati dia senantiasa bersama Allah, itulah wali yang sebenar. Boleh ya? Rasa-rasanya antum semua wali lah ini, duduk kat bandar, boleh hadir kat majlis ni tengah malam, padahal paling sedap tidur nih, atau pergi lepak malam Ahad kan. Tapi boleh juga lepak kat sini, Masya Allah. Saya ya berbaik sangka antum semua ni wali-wali hebat, penjaga Kuala Lumpur nih. Ya kan? Kita tak tahulah. Kita tak tahu rahasia Allah. Sebab wali itu kan ada dua jenisnya kan. Wali masyhur yang pakai surban, yang pakai jubah, ya kan. Yang kedua wali mastur yang tak pakai apa dia pakaian keulamaan. Tak guna kopiah, ya, guna seluar je macam inilah jamaah-jamaah kita. Kita tak tahu itu rahasia Allah. Ya, bukan nak buat kelakar ini, memang macam tu. Kita tak tahu rahasia Allah. Jangan disangka orang yang guna jubah, guna kopi serban. Saya pakai serban kan ini, akan kopiah. Ini lebih hebat dibandingkan orang yang duduk kat bawah tu. Tak semestinya. Itu rahasia Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Boleh jadi orang yang duduk ke atas kerusinya. Ya, di hadapan nih merasa diri bangga dengan kedudukan dia di atas, padahal di atas kerusi yang murah aja nih. Banggalah pula kan. Tapi orang yang duduk kat bawah itu rasa rendah hati, rendah diri kepada Allah, itu lebih mulia. Sebab yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, takwa yang ada dalam hati kita. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna thalatha marrat. Kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, takwa itu adalah quality hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kamu, kepada jasad kamu,
Tapi yang dipandang adalah hati, kebersihan dan kesucian hati. Kita tak tahu kesucian hati seorang. Jangan kita memandang seseorang dan menilainya mengikut apa yang zahir. Ya kan? Kita tak tahu rahasia Allah bersama seorang hamba itu. Mungkin nampak dia bukannya rajin sangat beribadah, tapi hati dia senantiasa bersama Allah. Tak ada sifat sombong, tak ada bongkar, tak ada takut dan lain sebagainya. Itu pula yang seorang tuh setiap hari subuh-subuh dah bangun pergi sholat berjamaah ke masjid, tapi hati dia penuh dengan iri, dan lain sebagainya. Jadi hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya hanya Allah sahaja yang mengetahui. Kita tak boleh masuk campur dalam benda ini. Kita diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbaik sangka kepada seluruh makhluk Allah, seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan cara itulah yang mengangkat derajat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Saya sampai ke makom nih bukan sebab saya rajin beribadah, bukan sebab ibadah saya yang banyak sangat. Tapi di antara asbab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat saya sebenarnya mudah aja apa yang saya buat. Bila mana saya jumpa dengan budak kecil, saya memandang budak kecil itu lebih hebat, lebih mulia dibandingkan saya, lebih suci dibandingkan saya sebab umur dia masih muda lagi, tak banyak makan asam garam kehidupan ini. Tak banyak buat maksiat lagi kan. Kalau jumpa dengan Pak Cik tua, ya, beliau cakap ini lebih hebat takwanya sebab dah lebih tua dibandingkan saya. Mesti dia senantiasa beribadah kepada Allah. Padahal tak semestinya, tak pasti lagi kan. Tapi baik sangka itulah yang mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu. Sampailah pada suatu peringkat di mana seseorang bila mana hati dia bersih dan suci, dia akan nampak seluruh makhluk ini memandang kepadanya dan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosanya. Padahal seluruh makhluk itu bukannya memandang kepada dia, tapi dia berprasangka baik, bersangka baik macam itu. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengikut sangkaan hambanya kan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nak naik peringkat di sisi Allah Subhanahu wa taala cukup mudah. Cukup mudah. Kita mulakan dengan ya perkara-perkara yang ringan lah. Berbaik sangka kepada seluruh makhluk Allah. Kalau terpaksa juga nak berburuk sangka, buruk sangkalah kepada diri Anda sendiri. Pada diri kita sendiri. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Dah terang dah dalam Al-Qur'an. Hai orang-orang yang beriman, janganlah terlalu banyak bersangka-sangka. Karena sungguhnya kebanyakan sangkaan itu adalah dosa. Dan sangkaan itu akan datang dengan pandangan. Bermula daripada pandangan dan telinga. Sebab itulah kita diperintahkan untuk menjaga pandangan dan telinga kita. Sebab dia akan membawa kepada sangkaan. Allah. Wa anu bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Hafs bin Umar ibn Ubaid wa huwa at-Tanafisi qala haddatsana Zuhairun Abu Khaysamata an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anil jami'. Kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata cincin baginda sallallahu alaihi wasallam adalah daripada perak, permatanya daripada Habsyi. Jadi yang paling banyak meriwayatkan tentang syama'il baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Anas, sebab Sayyidina Anas ini sebagai khadam atau khadim dalam bahasa Arab ya. Ya, pembantu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memegang cincin baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu kan tanggalkan cincin kan. Pegang. Selipar baginda sallallahu alaihi wasallam ya beliau ambil. Ya kan. Sebab itulah keberkatan dia luar biasa. Kita pula tak bukan macam tu. Terkadang ya bukan kat sini ini kan ya, kutub selatan dan kutub utara lah ini. Selipar tuan guru atau ustaz tu jadi bola sepak pula. Sepak. Ustaz keluar daripada masjid, tengok mana selipar saya, rupanya kat sana satu, kat sana satu.
Siapa yang sepa? Murid dia. Kalau dulu tak, ya ada murid-murid khas yang berkhidmat, tugas dia setakat nak jaga selipar aja. Ada tugas yang lain setakat nak bantu tuan guru naik ke atas kendaraan. Ya kan? Macam itu. Sehingga selipar itu, selipar guru, para wali, para ulama dulu itu, tak ada seorang pun yang berani melangkahinya apatah lagi nak sepak. Ya, nak sepak sini panggil sepak. Macam bola sepak itulah. Tak ada. Lepas dia daripada tertanggal dia daripada kaki tuan guru, terus diangkat oleh murid, letak ke tempat yang tinggi. Ya kan? Kalau kita pijak-pijak selipar guru kita, bukan saya, kalau saya bukan guru, ini kawan dia berkongsi ilmu kan. Sepak sana sini, kita langkah. Oh tak boleh itu, tak boleh. Itu kehormatan guru kita. Selipar walaupun nampak dipijak, apapun yang disentuh, yang dipakai oleh guru kita, kedudukan dia sama dengan guru kita. Dan itulah yang diajarkan oleh sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tak kiralah selipar ke, kuda baginda sallallahu alaihi wasallam, malah para sahabat tak berani memijak bayang-bayang kuda baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang berani memijak apapun yang dimiliki dan dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah ta'zim. Ya kan? Dan tiadalah ta'zim atau penghormatan itu datang daripada seseorang kecuali daripada hati yang bertakwa. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang itu mampu untuk memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali datang daripada hati yang bertakwa kepada Allah. Wa an bihi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Mu'adz bin Husyam qala haddatsana Abi an Qadadah an Anas bin Malik, saya Anas lagi kan. Qal lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila al-ajami qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayatihi fi kaffih. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala an, beliau berkata, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat maksudnya ke negara asing, ada orang berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya negara asing tidak akan menerima kecuali surat yang ada cap atasnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya membuatkan cincin, maka aku seolah-olah melihat kepada keputihan cincin itu dalam tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, nampak cantik lah sebab yang memakainya adalah orang yang cantik. Ya, apapun, kalau orang handsome, orang cantik, pakai apapun, hatta pakai yang koyak-koyak pun cantik juga. Ya kan? Kecantikan itu adalah kecantikan akhlak, bukan kecantikan rupa. Rupa cantik tapi akhlak macam Fir'aun, nilai dia Fir'aun juga. Ya kan? Nah, kecantikan itu adalah kecantikan akhlak, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an bihi qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala haddatsani Abi an Sumamata an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wa wallahu satrun. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata ukiran cincin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nama Sayyidina Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Susunan dia, bagian paling atas itu lafaz Allah, lalu kemudian barisan yang kedua adalah Rasul, yang paling atas itu adalah Allah, lalu kemudian barisan yang kedua adalah Rasul, dan di bawah itu adalah tulisan Muhammad. Muhammad, Rasul, Allah. Coba tengok cara peletakan susunan perkataan pun, barisan perkataan pun beradab. Coba tengok baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab kepada kita. Ya kan? Nah, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan daripada Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu taala an, ada disebutkan tentang adab untuk menyusun sesuatu.
Ya kan, menyusui sesuatu. Contoh kitab lah, tapi bukan setakat kitab aja. Kitab dimulakan dulu yang paling atas tuh Al-Quran yang tak disertai dengan tafsiran dia. Ya kan? Kalau ada tafsir Al-Quran, bolehlah setelah Al-Quran. Al-Quran ke atas di bawah tafsiran dia, ya. Ataupun kitab hadis yang tidak disertai dengan syarahan dia setelah Al-Quran. Setelah itu barulah ilmu-ilmu yang lain, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu sejarah, lalu kemudian ilmu bahasa paling bawah, bahasa Arab. Jangan kita tukar. Ya. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang cara menjaga adab dalam penyusunan sesuatu. Ya kan? Saya selalu nampak, entahlah kat mana, dia tulis satu ayat ataupun satu tulisan yang di situ ada lafzul jalalah. Dia letak lafzul jalalah itu kat bawah. Rasa nak tarik je telinga dia. Itulah tak belajar adab. Mana boleh. Itu tanda atau itu adalah ukuran kualiti adab seseorang. Nampak daripada tingkah laku dan cara dia melakukan sesuatu. Nampak sebenarnya. Jangan letak sesuatu di atas Al-Quran. Ya kan? Walaupun handphone. Jangan letak di atas Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Tak kalahin phone kita itu lebih mulia dibandingkan Al-Quran. Wa anu bihi qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami Abu Amr qala haddatsana Nuh bin Qais an Khalid bin al-Qais ibn Qais an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anil jami' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin fasaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatun wa nukisha fihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada Kisra, Kaisar dan Najasyi. Ini adalah gelaran-gelaran para pemimpin ya di kala itu, para raja dan para penguasa. Maka ada orang yang berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka tidak menerima surat kecuali dengan ada cop. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam membuat cincin lingkarannya daripada perak, ini lingkaran daripada perak, dan tulisan padanya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anu bihi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Sa'id bin Amir wal Hajjaj bin Minhal an Hammamin, bukan Hammama, ini Hammam. Kalau Hammam itu tandas. Hammam ini adalah orang mulia. Ani bi Juraijin, ani Zuhri, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memasuki tandas, baginda sallallahu alaihi wasallam melucutkan cincin baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa anu bihi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi Nafi adalah maula kepada Sayyidina Ibnu Umar yang banyak meriwayatkan dan mengambil manhaj fiqh daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Adapun Al-Bunani itu adalah murid rapat kepada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik pula. Sayyidina kita ingat pula. Padahal tadi dah sebut dah. Ya. Al-Bunani itu adalah murid rapat kepada Sayyidina Anas bin Malik lah, betul. Kalau Malik bin Anas itu pengasas mazhab Maliki. Ini Anas bin Malik. Jadi manhaj ijtihad yang dibawa oleh imam mazhab itu sebenarnya bersumber daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويد عمر رضي الله تعالى عنه ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pembuat cincin daripada perak, bukan pembuat, membuat cincin daripada perak. Maka cincin itu ada pada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada pada tangan Sayyidina Abu Bakar ketika mana Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Dan Sayyidina Umar kemudian ada pada tangan Sayyidina Utsman. Sehingga ia jatuh ya di dalam perigi Aris. Jatuh ke dalam situ hilang. Kesian Sayyidina Ali tak dapat. Orang macam-macam berpikir, oh maknanya Sayyidina Ali memang tak memperoleh warisan. Sayyidina Ali itu tak perlu kepada cincin sebab Sayyidina Ali itu adalah Madinatul Ilmi bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Saya adalah perbendaharaan ilmu dan pintunya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak perlu pun kepada cincin ke apa ke, cukuplah kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hati Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali ada di dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kemuncak daripada kemuliaan. Sayyidina Ali, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Ali, kalau sekiranya ada nabi setelah saya maka engkaulah wahai Ali. Mahukah kamu ya didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun aku dudukkan seperti mana ya kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa, menunjukkan betapa mulia dan betapa agungnya kedudukan Sayyidina Ali. Ya, ya. Kenapa Sayyidina Ali jarang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadi khalifah pertama bagi baginda sallallahu alaihi wasallam? Bukan sebab Sayyidina Ali tak cukup matang untuk menjadi khalifah. Tetapi Sayyidina Ali ini orang yang memiliki sifat tawadu. Ya kan? Allah. Dan banyak alasan lah sebenarnya berkenaan dengan apa dia ditunjuknya atau diangkatnya Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang khalifah, bukan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah ketika itu. Orang yang paling banyak mengetahui rahasia-rahasia kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Anas setakat melihat apa yang zahir pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, manakala Sayyidina Ali melihat rahasia-rahasia yang terpendam dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam sir baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para sahabat mengatakan bahwa Sayyidina Ali adalah seorang yang paling hampir di hati baginda sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijatul Kubra. Apatah lagi keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat melalui jalur Sayyidina Ali. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah, cukup sekian daurah kita pada hari ini. Ia akan khatamkan tapi tak apalah, insyaallah. Ya, tak perlu pun kita terburu-buru juga kan. Insyaallah kalau dah sampai masanya khatam juga. Ada soalan? Wah, kalau dengar ada soalan ini risau juga, boleh jawab kita. Apa dia beliau cakap? Adakah berdoa untuk memperoleh zuriat itu adakah tidak reda? Terpulang kepada hati kita. Ya. Kalau tujuan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan zuriat sebab kita tak puas hati, kita belum memperoleh zuriat, maknanya kita menuntut dengan nafsu lah itu. Tapi kalau tujuan kita dengan niat yang baik agar ada yang dia meneruskan, tahu tak bahwa anak itu adalah amal jariah yang tidak sebanding dengan amal jariah mana-manapun. Sebab anak, ya, seseorang yang banyak melahirkan anak, ini bukan bermakna orang yang tak ada anak tak elok tau. Ini bukan membandingkan antara orang yang punya anak dan tak punya anak. Ini bercerita khususiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ramai anaknya. Melahirkan anak itu adalah menjadi asbab terlahirnya banyak orang yang beriman. Ya kan? Kita menjadi sebab ramai orang yang terlahir dalam keadaan beriman, maka tidak sebanding ya jasa menjadi sebab orang beriman itu dibandingkan amal-amal yang lain. Boleh ya?
Sebab itulah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berbangga dengan banyaknya umat Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang tidak memiliki anak, bukan bermakna kedudukan dia lebih rendah dibandingkan orang yang memiliki anak. Kalau dia bersabar, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Tetap redha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah jalan dia menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ada tak ada anak itu bukan masalah dalam hidup kita. Kalau ramai anak tapi tak ditarbiyah dengan baik juga. Ya. Apatah lagi cakap, wah hari itu kamu tak dahir lagi, oke. Maksudnya menyesali apa yang berlaku, tak guna juga kan. Jadi sebenarnya ada tak ada anak itu bukan menjadi ukuran adakah seseorang itu lebih hampir di sisi Allah dibandingkan yang lain. Semua terpulang kepada cara kita mendepani takdir dan ketetapan Allah. Ya kan? Semua terpulang. Sebab tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu ke atas diri kita kecuali itulah yang terbaik. Kita sebagai seorang hamba ini terima aja lah apa yang Allah takdirkan. Ya kan? Ramai aja istri Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak ada anak, Sayyidah Aisyah. Tapi adakah Sayyidah Aisyah berputus asa? Tak. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menghibur Sayyidah Aisyah. Sebab apa? Ada tak adanya anak itu bukan ukuran seseorang itu bahagia tak di akhirat nanti. Terpulang kepada akhlak dia. Terpulang kepada cara dia mendepani takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila mana nak minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala dan minta yang terbaik dan anak yang diberkati. Agar kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, maka anak itu tidak akan menjadi beban dalam hidup kita, malah ianya akan menjadi jalan untuk semakin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu, ya, jadi ada tak ada anak itu bukan ukuran kedekatan seseorang ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi orang yang tak ada anak dengan kesabarannya melampaui kedudukan seseorang yang banyak ibadah, banyak anak dia tapi ya kan, tak pernah dicabar kesabarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh memandang orang yang tak ada anak itu dengan pandangan yang rendah, tak boleh. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati. Tak pernah pula ada hadis yang mengatakan orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling banyak anak. Tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya, ikhtiar. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memilih mintalah agar Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan yang terbaik, yang tidak memudaratkan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian para jamaah sekalian. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Rupanya pukul 11 betul kan?